Assalamualaikum dan salam sejahtera. Serangan ke atas Islam sudah bermula. Hari ini, Free Malaysia Today berkata, gelombang hijau ataupun green wave sama seperti Talibanization. Talibanization tu datang dari perkataan Taliban, dan perkataan Taliban atau Talibanization ini diguna untuk memberi gambaran atau image negatif kepada Islam. Mereka kata gelombang hijau ni yang bermaksud sokongan untuk Perikatan Nasional ataupun PAS dan Parti Pribumi Bersatu ialah satu bahaya besar kepada negara yang nak wujudkan satu Malaysia. Dia panggil Projek Malaysia. Saya tak tahu apa maksud Projek Malaysia tu, tapi mereka ada sebut Projek Malaysia di dalam bahaya oleh kerana gelombang hijau. Dan mereka berilah beberapa example, beberapa contoh di mana Talibanization atau Islamization of Malaysia ni bahaya kepada semua rakyat, baik orang Islam atau bukan orang Islam. Mereka tidak guna istilah ataupun perkataan Islamization. Mereka guna Talibanization. Bila guna Taliban dan bukan Islam, itu akan menggambarkan satu perkara yang buruk, satu perkara yang negatif, satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Secara tak langsung, ini Islamofobia. Islamofobia ni membangkitkan boleh dikatakan tuduhan ataupun memberi image negatif kepada Islam. Orang yang benci Islam dipanggil Islamophobic. Islamophobic ni orang yang membenci Islam. Islamofobia ni fobia ataupun penyakit membenci Islam. Is a sort of disease, sakit otak lah. Sama macam homofobia lah dan banyak lain-lain fobia. Ada yang orang fobia spider, ada yang orang fobia tikus, ada yang orang fobia ular. Dan ada orang yang fobia tentang LGBT. Kita panggil homophobic atau homofobia. So ini Islamofobia ni, takut kepada Islam, benci kepada Islam, jijik kepada Islam, maka dia dipanggil Islamophobic lah, yang mengidapi penyakit Islamofobia. So sekarang ni mereka mengguna perkataan atau istilah Taliban. Taliban maksud orang yang terlampau Islam, orang yang ekses sangat Islam, orang yang boleh dianggap sebagai melampau ataupun seorang pelampau. Pelampau means extremist. You are too extreme in your Islam. Bila terlampau ekstrim tu, terlampau Islam, maknanya kita panggil dia ni pelampau ataupun ekstremis. Tapi apa maksud ekstremis dalam Islam ni? Ada ke Islamic extremist? Sebab perkataan dia orang guna hari ni is moderate and extremist. Moderate ni orang yang gambaran diberi ni orang yang bertolak ansur, orang yang tidaklah melampau sangat di dalam agama dia, orang yang ambil agama ni sebagai misalan hari Jumaat pergi masjid, tapi hari Sabtu pergi pub minum. So makna dia balance lah. So kalau hari Jumaat masjid, hari Sabtu pergi minum, dan hari Ahad pergi rumah urut. So balance lah tu. Maknanya dia tidak ekstrim sangat. Dia tidak suruh pub ditutup, dia tidak suruh rumah urut ditutup. Instead dia pergi, dia kunjung tempat-tempat itu, tapi dia masih sembahyang kalau hari Jumaat dan sebagainya. So dia dipanggil moderate Muslim. Moderate Muslim ni orang yang pertengahan. Kita tak minum banyak sangat
ni arak, tapi untuk 1-2 gelas tu okey lah, moderate lah. Taklah kita minum sampai 10 gelas dan kita mabuk tonggang langgang. Itu ekstrim sangat, terlampau eksesif dia minum. Jadi dah macam alkoholik. So boleh kita katalah, orang minum banyak is alcoholic. Orang yang terlampau kuat agama, terlampau banyak semayang, terlampau banyak puasa ni, Islamokolik. Dia macam alkoholik lah. Tak boleh kontrol dia punya minum, terlampau ekses, terlampau lebih minum. Orang yang terlampau ekses Islam dia tu, perkataan Islamokolik tu tak ada. So dia guna perkataan Taliban. Taliban orang ni yang terlampau banyak semayang, terlampau banyak puasa, menentang arak, menentang berzina, menentang apa saja maksiat pun dia tentang. He's against all sins. Sins yang ada dalam Bible, yang ada dalam ni Quran, dia tak kisahlah, maknanya asal sin bagi agama. Agama dipanggil the religion of Abraham. Religion of Abraham ni agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. In fact, orang Yahudi dan orang Kristian lagi ekstrim kalau nak ikutlah Old Testament Bible, New Testament Bible. Untuk orang Yahudi dan Islam tu memanglah maknanya benda tu very strict. Religious teaching memang very strict. Tapi di barat ni dia orang banyak dah longgar sikit lah. Even perempuan boleh jadi priest. Even gay pun boleh jadi priest. So that's moderate. That one is considered bukan Taliban. Kita ni orang Islam Perikatan Nasional lah. Terlampau ekstrim, terlampau Taliban. So gambaran dia beri kepada bukan saja orang bukan Islam, tapi orang Islam ialah Perikatan Nasional ni ekstremis. Dia orang ni pelampau. Dan kalau dia orang memerintah ni, susah orang bukan Islam. Dan orang Islam moderate juga. Those moderate Muslims, those more modern Muslims, akan menghadapi macam-macam masalah sebab dia orang ni terlampau strict Perikatan Nasional ni. Kalau dia kata kena semayang 5 kali sehari, kena semayang 5 kali sehari. Tak boleh semayang sekali sehari. Atau sekali seminggu. Macam hari Jumaat saja pergi ke masjid. And kalau dia kata tak boleh minum, mana tak boleh minum terus lah. Not tak boleh minum banyak, tapi kalau 1 gelas, okay. 1 glass of wine, 2 glasses of beer, that's alright. Asal you taklah mabuk tonggang langgang. Bagi dia setitik pun tak boleh. So it is Taliban lah. Terlampau strict sangat, terlampau ikut sangat agama ni. Bila agama kata macam ni lah. Kalau Quran kata macam tu lah. Tak bertolak ansur langsung tentang ajaran Islam, tentang tanggungjawab ataupun hukum Islam. They will just they will go all out and follow the book to the letter. Very strict, 100%. Kalau macam ni, 100%. Taklah 50-50. Now, this is the danger of orang Melayu yang otak Taliban, berkelakuan Taliban. Warning yang diberi kepada semua orang. Jadi green wave ni, gelombang hijau ni, satu benda yang sangat bahaya kepada rakyat Malaysia. Baik orang Islam atau orang bukan Islam. Very dangerous. This green wave ni akan jadi macam di Afghanistan. Di mana apabila Taliban memerintah, bila Taliban masuk tu, dia melaksanakan hukum Islam 100%. Tak 99% ke, 90% ke, 50-50. No. 100%. So, tak ramai manusia dalam dunia ni nak hidup dalam satu negara di mana Islam dilaksanakan 100%. Kalau Islam dilaksanakan 100%, susah rakyat. Rakyat akan menderita. Sebab dengan melaksanakan Islam 100%, banyak kita tak boleh buat dan banyak kita terpaksa buat kalau ikut
hukum Allah atau hukum Islam. So Malaysia kena elak dari ditalibankan oleh Perikatan Nasional. That's the message. Itu naratif mereka untuk menakutkan pengundi di 6 negeri ini, bahawasanya membenar Perikatan Nasional memerintah dengan kita mengundi untuk Perikatan Nasional, di mana Islam akan menjadi panduan, di mana Islam akan menentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh, maka rakyat Malaysia di dalam 6 negeri itu akan menderita sebab Islam ni di bawah tanggungjawab, di bawah ni jurisdiction negeri. Dan Sultan ialah ketua ataupun ketua menteri, ialah ketua Islam. Tapi kalau ketua menteri itu bukan Islam, macam Pulau Pinang, jadi Islam ni akan jatuh di bawah governor lah, kuasa governor. Tapi governor tu dilantik oleh kerajaan negeri. So susah sikit lah kan. Bila governor dilantik oleh kerajaan, maka dia kena ikut kerajaan. Dia tak boleh nak ikut Quran. Sebab bukan Allah yang lantik governor Penang ke, governor Melaka ke atau mana-mana. Allah tak terlibat dalam pelantikan governor. Yang melantik governor tu kerajaan yang berkuasa, government of the day. So kenalah taat kepada government of the day, sebab kita menjadi governor ni kerana kerajaan, bukan kerana Allah. So this is the issue now yang akan menjadi, ialah akan mengelirukan orang Melayu. Orang Melayu yang iman dia tidak begitu kuat, yang tidak begitu ada akidah. Dan ramai orang Melayu ni kalau cakap pasal Islam ni 99.9% kata dia Islam. Tapi amalan dia tu kalau nak dapat 50% pun susah actually orang Melayu. Orang Melayu ni pandai bercakap tentang agama. Kalau kita cakap sikit pasal agama, oi, pergilah cari guru. Oi, jangan cakap agama. Awak ni tidak bertauliah. Awak. So, macam-macam dia akan kata. Tapi dia sendiri tu macamlah dia faham sangat tentang apa dia iman, apa dia akidah. Dia orang pun tak tahu. So, the problem with religion, in particular kalau kita cerita pasal Islam ni, banyak confusion, banyak kekeliruan tentang sebagai manusia, apa yang sepatut kita buat. So, ya, bukan saja orang Melayu, orang bukan Melayu pun sama. Mereka tak begitu faham tentang agama mereka. Dan saya tengok banyak orang, misalnya orang Kristian pun, pengetahuan agama dia lemah. They don't really know their own religion. So, problem dia, kejahilan yang menentukan apa yang dia orang percaya. So, bila kita jahil, kita percaya benda yang salah, maka pegangan kita ialah jahil. So this is the problem. So this religion is being used. Agama diguna. Dan sekarang ni orang baik Islam atau bukan Islam ataupun Islam moderate diberitahu, be careful of the green wave. Jaga. Gelombang hijau ni is satu benda yang jahat, satu benda yang tak guna, satu benda yang akan merosakkan perpaduan di dalam negara. It will divide Malaysians. It will create racial or religious animosity. Perselisihan faham tentang kaum dan umat Islam dan bukan Islam. Ini message yang diberi. So, this message ni, sasaran dia is 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Sebab mereka kata gelombang hijau akan melanda Malaysia. Gelombang hijau ni akan menentukan yang Perikatan akan menang dengan cemerlang beberapa negeri dan akan mungkin menyebabkan Pakatan Harapan, majoriti mereka, kerusi mereka akan turun oleh kerana gelombang hijau. Dan kemungkinan UMNO wipe out. UMNO akan hilang semua kerusi dan beberapa kerusi akan hilang deposit juga. Very serious ni gelombang hijau. So mereka kena bangkitkan
benda negatif kepada tentang gelombang hijau, so that mereka yang mungkin nak undi untuk Perikatan Nasional, berhasrat nak undi untuk Perikatan Nasional, dan mereka nak reject UMNO ataupun Barisan Nasional, dan mungkin tak mau sokong Pakatan Harapan di dalam 6 pilihan raya negeri ni, akan berfikir 2 kali. Sekarang ni, you bukan undi untuk Perikatan tau. You are not voting for PAS or Parti Pribumi Bersatu. You are voting for a Taliban government. You nak ke Taliban memerintah? Gelombang hijau ni is pergerakan Taliban. Green wave ni is Talibanization. So you kena reject tau gelombang hijau ni, green wave ni. Sebab kalau you sokong green wave, you undi untuk Perikatan Nasional, maka you akan undi untuk ekstremism. You akan undi untuk kerajaan yang pelampau. You akan undi untuk sistem Taliban. You are going to have hell on earth. Neraka atas dunia sekira you sokong atau undi untuk Perikatan Nasional. So itulah naratif mereka, itulah strategi mereka menggunakan gelombang hijau ataupun Perikatan Nasional sebagai Taliban. So bila kita sebut Taliban tu, kita takut. Malaysians will be very scared if we warn them, kalau kita beri mereka amaran yang dengan menyokong atau mengundi untuk Perikatan, maka samalah you undi untuk Taliban. Assalamualaikum. Salam sejahtera.